Saya tanya lagi, bolehkah pokok-pokok ni semua bertasbih kepada Allah? Nabi pun ada tak pokok di atas kubur. Bolehkah kalau orang tu pi kat pokok besar, wahai pokok tolong saya, tapi kita tak intiqad pokok yang tolong kita. Kita niat kata pokok tu dia bertasbih dengan Allah Ta'ala, dia minta kat Allah Ta'ala tolong kita lah. Oh, dia susah nak jawab. Lain kali dia kata, kalau dia intiqadnya tu boleh. Lepas pada ni tuan-tuan, boleh belaka. Ni nak tanya Jakim, boleh ke ni? Pokok besar esok kita ikat kain elok, kita tanda ni pokok ni dah 500 tahun hidup, 500 tahun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mana pokok ada dosa? Wahai pokok tolong aku. Apa? Tapi kita niat dia minta ke Allah lah. Saya pernah jumpa Ustaz Engku. Engku tu jadi engkuk sebab kau nanya engku pokok lah. Kalau kita ingat isu Ustaz dikaitkan dengan meminta pada pokok, menyembah pokok, macam-macam lah. Isu ni bermula pada September 2022. Ya, betul. Maknanya 2 tahun lepas. Betul. Tapi efeknya sampai sekarang. Betul. Terlalu dahsyat orang awam dipengaruhi oleh pengfitnah daripada kalangan agamawan. So dia bermula daripada seorang yang mempunyai jawatan yang agak tinggi dan kawan dia, dan pernah sekali ada seorang ustaz, kalau tak ustaz silap, Ustaz Khairul Anwar, dia pun sebut tentang perkara ni dan kita ajak dia debat dia tak nak pula kan. Dia suka menggelarkan orang, tapi kalau nak berhujah dia tak nak. Dia sebenarnya menghentam lebih mudah pada berdebat. Sebab menghentam ni dia sebelah pihak. Betul. Even yang dulu saya ada berdialog dengan Dr. Razaimi tentang isu bidah hasanah. Pada tahun 2016, lama dah, Januari 2016. Tapi sehari selepas tu ada sesi menghentam. Jadi termasuk Ustaz Khairul Anwar yang menghentam. Jadi menghentam tu memang lebih senang sebab pihak yang dihentam tu tidak bersama untuk berdebat ni. Kita terpaksa jawab hujah dia, dia terpaksa jawab hujah kita. So lebih sukan untuk berdebat berbanding menghentam lah. Posting dalam Facebook lagi senang. Betul. Berbanding dengan berdebat. Berdebat ni nak kena prepare. Kadang-kadang kita pun tertrap dengan soalan dia. Walaupun mungkin poin kita betul, tapi pihak sana dia pandai larikan isu misalnya. Itu benda-benda yang menyukarkan orang untuk berdebat lah. Jadi debat satu hal, lepas tu balik batu sembunyi tangan satu hal kan. So sebenarnya isu pokok ni mungkin Ustaz boleh hurai sikit apa asal usul dan cerita sebenar. Sebab yang viral tu cerita lain, cerita daripada sebelah pihak yang menyebabkan kesannya kena hingga sekarang. Baik, sebenarnya menarik juga isu pokok ni. Dia macam satu, bagi saya lah, dia menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah tu bila dicampakkan ke tengah masyarakat. Saya pernah dengar kisah orang yang nak minta maaf kepada orang yang difitnah. Jadi dicadangkan supaya dia ambil satu bulu ayam. Dicabut satu-satu kan. Jadi lepas tu rupanya orang tu kata, cuba kamu kutip balik. Jadi dia tak mampulah, dah ditiup angin sana, dah ketebang sana kemari. Jadi dia nak bagi tahunya, gambarannya macam telah fitnah. Orang sekarang mencampakkan fitnah tu, dia dah tersebar. Walaupun kamu mungkin akan minta maaf dengan orang yang kamu fitnah, tetapi kamu tak akan mampu untuk meredakan mudarat fitnah tu secara total, tak mampu. Dia macam berjakit, merebak. Bahkan dia asalnya fitnah yang dibuat tu adalah Ustaz Engku menganjurkan orang minta tolong dengan pokok. Itu fitnah dia. Ataupun membenarkan, asalnya bukan menganjurkan pun, macam membolehkan, mengharuskan, membolehkan orang minta tolong dengan pokok. Itu asal fitnah dia. Tapi sekarang ada orang cakap Ustaz Engku benarkan orang sembah pokok. Sembah pokok terus. So, ada orang tanya saya dalam komen, dia kata boleh ke sembah batu? Saya kata, apa orang Islam tanya soalan basic macam ni? Kan kita tahu sembah batu, sembah apa pun saya pada Allah kan tak boleh. Dia kata sembah pokok boleh pula, dia kata. Saya cakap, siapa yang cakap boleh sembah pokok? Tengok membolehkan minta tolong dengan pokok tu salah satu fitnah dah.
Tapi dipanjangkan tu sampai ke tahap ustaz ni dia kata boleh sembah pokok. Kan memang teruk sangatlah. Daripada mengharuskan sampai menyuruh untuk menyembah pula Menyembah daripada mengharuskan minta tolong dengan pokok kepada boleh sembah pokok. Padahal membolehkan minta tolong dengan pokok tu pun dah fitnah. Tak betul pun. Jadi cerita dia 15 September 2022 saya hadir ke mesyuarat fatwa yang mana nak tentukan adakah boleh dibenarkan ajaran tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Jadi pada masa tu pun dah kecoh. Sebab katanya ustaz engkau ni pergi tak dijemput. Jadi yang sebenarnya yang dapat surat tu Dr. Aiman, ada Dr. Khairi dan ada Datuk Wan, ada a few lah yang dapat surat. Memang saya tak dapat surat. Cuma oleh kerana ada kemungkinan Dr. Khairi tak dapat, dia pergi ke Mesir, jadi mereka minta saya standby just in case saya perlu untuk masuk. Jadi mereka kata tak jemput pun datang. Sebenarnya saya datang tu ke Hotel Seri Malaysia, saya tak perlu jemputan siapa-siapa. Public space kan. Cuma untuk masuk mesyuarat, of course lah saya perlu izin daripada pihak penganjur mesyuarat, iaitu Jabatan Mufti pada ketika itu. Dia perlu izin dia. Dan izin tu dimohon lah. Jadi Dr. Aiman mohon untuk saya dibenarkan masuk. Sebenarnya biasa je, saya sendiri pun pernah terlibat dalam banyak mesyuarat. Biasa je orang yang datang bentang, dia kata saya bawa seorang untuk bantu saya bentang, dan biasanya orang kata okey silakan. Jadi sepatutnya macam itulah. Tapi bahkan dalam MKI pun macam tu sebenarnya kan. Saya tak pasti, saya tak pernah join MKI punya mesyuarat, tapi mesyuarat bank, mesyuarat jawatan kuasa fatwa yang lain, sangat biasa untuk orang yang datang bentang tu, dia kata saya bawa pembantu untuk bantu saya bentang. It's not something yang menggemparkan lah. Tapi somehow pada masa tu mula-mula initially dia kata dia hanya nak benarkan orang yang pernah terlibat dalam mesyuarat MKI saja. Maknanya soalannya tidak membenarkan pada mereka awal. Jadi Dr. Aiman cakap tapi kan yang lain-lain yang tak datang MKI pun dibenarkan secara online. Ada Salman Ali pun join secara online dan sebagainya. Mereka tak pernah masuk MKI. Jadi macam kenapa pula sebelah sini tak dibenarkan? Jadi alhamdulillah Mufti okey dengan sudut pandangan Dr. Aiman tu. Jadi Mufti benarkan, cuma dia kata nanti masa sesi soal jawab nanti dibenarkan. Jadi saya hanya menunggulah keputusan mereka. Macam tu yang mereka macam-macam troll lah. Duduk di luar tak malu lah, macam-macam lah orang yang nak troll. Jadi sebenarnya usaha mesyuarat yang jemput saya masuk. Okey, aku dah boleh masuk. Jadi tak timbul isu saya masuk mesyuarat tidak diundang. Semua saya diundang secara verbal, secara lisan pada hari kejadian. Bukan lebih awal lagi, tidak. Jadi tidak timbul isu saya masuk mesyuarat tanpa izin, tu tidak timbul. Jadi dalam mesyuarat tu antara yang berlaku, ini cerita tentang fitnah itu macam mana boleh timbul. Itu masa sesi soal jawab dah tu. Memang saya masuk sesi jawab saja. Sesi pembentangan saya dekat luar. Tapi sikit sebanyak saya dah tahulah apa isu-isu yang akan dibincangkan. Jadi saya masuk sesi soal jawab. Jadi puncanya adalah saya bertanya kepada Mufti, ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighosah. Kerana saya lihat Mufti dan juga jawatankuasa cenderung pada pendirian yang mengharamkan istighosah. Jadi of course kita tahu haram ni hukum. Lebih-lebih lagi kalau sampai kata syirik. Dan hukum agama perlu pada dalil. So soalan saya is very relevant lah. Dan Mufti jawab, kalau dalil banyak lah dalam Quran semua. Saya masih ingat lagi jawapan Mufti. Kalau dalil banyak dalam Quran semua. Jadi saya kata kalau macam tu saya minta satu dalil sahaja. The fact was dalil tak datang. Tak bagi. Dalil yang diminta tu tidak ada. Jadi wallahi demi Allah, pertama kalilah saya ingat saya dengar ayat minta tolong dengan pokok adalah daripada mulut Mufti. Jadi kemungkinan ni saya punya fikiran lah. Saya punya fikiran mungkin kerana beliau nak kata kita ni sama-sama tak ada dalil. Itu point dia lah. Tapi sangat hairan lepas daripada mesyuarat, dia cerita tu dah jadi bertukar. Ustaz engkau membolehkan minta tolong dengan pokok. It's totally different. Jadi sebenarnya bila saya tanya dalil haram istighosah, tidak datang. Jadi Mufti tanya, kalau lagu tu lebih kurang lah, ni saya tidak hafal lah, kalau lagu tu bolehlah kita pergi kat pokok
kita kata wahai pokok tolonglah saya dengan iktikad Allah yang beri. Kerana kita beritahu minta tolong dengan wali, dengan nabi, dengan syarat kita tidak boleh iktikad wali dan nabi beri secara hakikat. Kita kena yakin bahawa nabi dan wali hanya asbab. Yang beri secara hakikat adalah Allah. Dan itu sebenarnya memang pegangan ahli sunnah wal jamaah pun. Dalam apa-apa perkara saja, bukan bab minta tolong dengan nabi dengan wali saja, dalam bab makan, bab berobat, bab api membakar, semua kita kena iktikad Allah yang buat. Itu kan wahdanatul af'al kan. Jadi saya terkejutlah sebab seingat saya ada juga soalan macam ni. Jadi saya masih ingat ini jawapan saya kata istighosah tidak disyariatkan macam itu. Tapi ada berlaku exchange beberapa kali beliau mengulang soalan tu. Kemungkinan saya ada tersebut boleh. Tapi boleh tu saya mungkin saya nak menerangkan konteks dia, tapi dipotong oleh Dr. Aiman. Saya kata tak boleh. Lalu berlakulah yang bertanya itu Dr. Razaimi dan Dr. Yusof yang bertanya soalan. Jadi berlaku exchange, tapi exchange tu dalam rumusannya adalah pihak sana meminta dalil, tak boleh minta tolong dengan pokok. Mana di pihak kami nak katakan tak boleh. Jadi itu yang saya kata, kemungkinan logiknya mereka nak kata kamu nak kata tak boleh minta tolong dengan pokok pun kamu tak ada dalil. Jadi kita samalah. Saya nak kata tak boleh istighosah dengan wali dengan nabi pun sama-sama tak ada dalil. Jadi peliknya bagi saya lah, pelik pertama yang perlu dalil ni benda yang memang ada pertikaian. Kalau memang kita sama-sama terima tak boleh minta tolong dengan pokok, apa perlu kepada dalil lagi? Yang kedua, bab istighosah ni kan dia ada kaitan dengan sebab musabab. Jadi pokok ni bukan sebab kepada pertolongan. Jadi saya ada terangkan sehari atau 2 hari lepas tu, saya ada terang dalam kuliah. Saya kata, kalaupun kamu nak kata boleh minta tolong dengan pokok, bukan dengan cara pergi pada pokok, wahai pokok tolonglah saya. Isti'anah yang boleh, misalnya kita jadikan pokok tu sebagai dinding, kita tebang, kita buat kayu, papan, atau mungkin ada pokok-pokok yang akarnya boleh direbus buat ubat, yang daunnya dia boleh buat rawatan. Itu cara isti'anah dengan pokok. Tapi mereka pertikaikan pula isti'anah tu hanya boleh dengan maksud minta tolong. Ini sebenarnya bukan bahasa Arab. Bahasa Arab isti'anah tu luas. Bercakap minta tolong tu satu bentuk isti'anah, tapi menjadikan sesuatu sebagai bantuan juga isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Isti'anah lah dengan kesabaran dan solat. Adakah kita pergi minta dengan kesabaran? Kan tidak tergambar. Tidak. Adakah kita minta wahai solat tolonglah saya? Jadi mereka pun bahasa Arab pun tidak berapa mantap lah. Mereka nak sebutkan isti'anah ni hanya dalam konteks bercakap minta tolong. Tapi saya dah terangkan dan saya cakap, kalau orang tu pergi minta tolong dengan pokok, paling tidak dia bodoh. Kerana dia membuat satu yang bukan asbab. Tapi kalau dia dengan itikad memang pokok lah yang memberi pertolongan, itu dah jadi syirik. Jadi dah jelaskan. Tapi saya lihat orang yang tak setuju dengan saya dalam perkara ini, mereka tidak berminat dengan kebenaran. They are not interested in the truth. Mereka hanya minat nak character assassination untuk menjatuhkan image. Sebab beberapa bulan sebelum itu, dialog saya dengan Saman Ali isu Syekh Nazim, saya tak naklah kata kita menang kata apa, tapi nampak mereka tak puas hatilah. Macam itulah, to put it very mildly, mereka sangat tidak berpuas hati. Jadi ini macam peluang untuk mereka menjatuhkan imej saya. Tapi bagi saya ini satu sikap yang tak baik. Sebab ini saya kalau mereka nak kata jangan ikut Ustaz Angku. Ustaz Angku ni orang yang membenarkan istighosah dengan Nabi. Ustaz Angku ni orang yang membenarkan istighosah dengan wali. Ustaz Angku ni orang yang menerima bid'ah hasanah. Saya even kalau nak dialog, jom kita dialog. Apa masalah? Tapi kalau fitnah saya, Ustaz Angku ni dia bagi orang tak tolong dengan pokok. Saya pun tak boleh buat apa. Kalau kamu ajak debat pun, saya akan jadi orang yang berpihak kepada yang katakan tak boleh. Jadi saya nak buat macam mana? Jadi terpulang kalau orang itu dia cari kebenarannya adalah saya difitnah. Saya tidak berpegang pada boleh minta tolong dengan pokok. Bagi saya minta tolong dengan pokok sama ada bid'ah sayyi'ah kerana ia bukan asbab, atau boleh jadi bid'ah syirkiyah, bid'ah yang syirik apabila disertai dengan etikad bahawa pokok itu memberi pertolongan. Yang zahir adalah syirik. Kerana kan minta tolong dua, sama ada sebab atau hakikat. Jadi kalau bukan sebab, kemungkinannya hakikat. Kalau yang sebab, kita boleh kata orang tu berubat bukan syirik sebab
dia hanya usaha ikhtiar saja, dia tahu yang menyembuhkan adalah Allah, itu kita boleh faham kerana obat dia kan sebab kepada kesembuhan. Tapi kalau minta tolong dengan pokok, sejak bila pula pergi ke pokok minta tolong macam itu? Jadi itu yang jadi isu. Bahkan saya ingat saya bila saya terangkan bahawa siapa yang minta tolong dengan pokok itu bodoh, Syahabuddin YouTuber, walaupun dia pernah hentam saya isu tentang hadis, dan saya dah pernah saman dia pun di mahkamah kerana memfitnah. Dia sokong. Dia kata betul lah yang ustaz aku cakap tu. Minta tolong dengan pokok, pergi bercakap dengan pokok tu bodoh. Jadi saya, Syahabuddin dulu dia tak faham saya terangkan pasal hadis palsu, amalannya tak palsu. But this time around, Masya Allah, dia faham lah. Yang lain tu pun saya rasa mereka faham. Tapi mereka buat tak faham. Dia mungkin pada peringkat geng-geng penuntut ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu, PhD, apa, ustaz apa semua ni, dia faham isu tu. Tapi seolah-olah sengaja di frame supaya orang awam memburukkan ustaz aku dalam isu ni. Sehingga perkara ni berlarutan hingga sekarang. Yalah. Dan tu tak, dia bukan berlarutan, dia jadi parah lagi. Ya. Dia kan daripada boleh minta tolongan pokok kepada boleh sembah pokok. Kan sembah tu confirm jelas-jelas lah. Haram. Tapi yalah, saya nasihatkanlah kepada orang yang mula-mula menyemai benih fitnah tu, saya nasihatkan saya bertaubatlah kepada Allah. Dan kalau ada tahu tentang dosa pada manusia, dia wajib minta maaf dengan saya. Mungkin saya tak saman lagi, belum saman lah, sebab saman ni bukan benda yang aku tak suka kau cakap macam ni, aku saman. Bukan boleh hantar 9 LOD pada masa tu masa. Boleh, nak hantar boleh, asalkan kita ada duit nak bayar lawyer. Cuma soalnya, adakah benda tu ada merit atau tidak. Jadi macam bagi saya, kalau saya nak saman orang yang fitnah saya minta tolong dengan pokok, ada merit. Tapi merit saja tak memadai. Dia kena ada bukti. Masalahnya mesyuarat tu tertutup. Ya, dan rakaman ada, tapi bukan di pihak kami. Kami bawa orang untuk merakam, tapi tidak diizinkan. Jadi kita kena respect lah, sebab majlis dia tak izinkan, kita tak boleh rakam lah. Jadi yang merakam di pihak dia. Tak salah saya, yang diberi izin untuk merakam adalah Pro Media Tajdid. Jadi bila saya difitnah, saya dah pernah cabar 2-3 kali lah. Saya cakap okey, kalau betul lah saya ni membolehkan orang minta tolong dengan pokok, tolong siarkan rakaman tu secara penuh, biar orang faham konteks. Mereka bagi alasan mereka tak nak siarkan kerana menghormati permintaan Dr. Aiman. Itu alasan yang diberi. Kan Dr. Aiman pernah kata supaya rakaman tu tidak disiarkan. Saya faham lah, sebab mesyuarat rasmi biasanya untuk dalaman je, bukan untuk disiarkan. Itu yang tu saya faham. Tapi saya rasa dah jadi satu benda yang mockery, benda yang mempermain-mainkan. On the one hand, awak dah cakap benda yang tak betul di depan khalayak, bagi gambaran yang salah. Awak cerita tentang apa yang berlaku dalam mesyuarat dengan cara yang gambaran yang tak betul. At the same time, kononnya awak nak menghormati. Kalau awak dah tujuan benda tu tak disebarkan supaya orang tidak interpret macam-macam. Tapi kalau awak dah buat satu wrong impression, dah awak bagi alasan menghormati, bagi saya tidak, itu bukan alasan sebenar lah. Pada pandang saya itu hanya alasan kerana tak nak the whole context tu dilihat. Kalau the whole context dilihat, orang tahu daripada awal saya kata istighosah tidak disyaratkan macam itu. Bukan mentang-mentang boleh minta tolong dengan nak wali, maka logiknya boleh minta tolong dengan pokok. Saya tak faham logik dia kat situ. Oh, kalau macam tu maknanya di sisi awak wali dengan pokok ni sama lah. Kan? Oleh kerana boleh minta tolong dengan wali, boleh minta tolong dengan pokok, dengan syarat Allah yang bagi. Ya, memang Allah yang bagi. Tapi kan ada yang namanya qanun asbab. Qanun sebab dan musabab. Itu kan ada relevan dalam syariat. Tidak semua asbab dibenarkan. Sekarang isu ni banyak Ustaz tengok orang komen, orang serang dalam isu ni sahaja. Isu pokok? Saya tengok tak ramai. ramai. Dulu mungkinlah masa awal dulu sikit-sikit pokok. Sebab tiba-tiba datang masuk komen pokok. Siap ada apa tu? Pihak yang buat video pemuda Asam Jawa minta tolong dengan pokok. Buat video. Rajin pula buat lakonan. Dan yang buat pun nak kata pihak
yang saya tentang berpahaman Wahabi ke apa, tak ada pula. Tapi tak tahulah, ada yang memang mungkin dia suka troll. Masa tu hangatlah sekejap. Tapi lately ni saya tengok yang masih cerita pasal pokok ni yang agak kurang akal lah, macam mungkin fake account ataupun yang macam tak tahu apa-apa, dengar-dengar pakai percaya. Mungkin ada. Dia tu yang datang masuk bawah ni, dia tanya, boleh ke sembah batu? Saya cakap, ada ke orang Islam tanya soalan macam ni? Mana boleh sembah selain pada Allah? Saya kata kan, batu ke apa? Dia kata, apa tu, sembah pokok, sembah kubur boleh pula. Dia kata, siapa yang cakap boleh sembah pokok? Siapa yang boleh cakap boleh sembah kubur? Adalah yang mungkin kurang cerdas, yang macam tu lah. Isu dia tentang istighosah, tawasul, orang menganggap bahawa perkara ni adalah berkaitan dengan menyembah, kan? So dia kaitkan ataupun dia samakan dalam isu istighosah tu adalah menyembah. Mungkin kalau Ustaz boleh pendek sikit sahaja tentang isu pokok ni dalam tajuk istighosah ke tawasul? Isu pokok sebenarnya, kalau pokok lah, tak masuk buk. Tak sebut. Apa pula? Kalau nak kata wasilah dalam bentuk lain, pokok ni wasilah kita boleh ambil buat ubat, kita boleh ambil buat papan. Itu je wasilah dia. Tapi dalam konteks yang kita bincangkan, misalnya, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, kan? Ya Allah dengan kemuliaan syahadah kali jalani. Takkan ya Allah dengan kemuliaan pokok. Tak ada. Mana ada, tak masuk buk. Tak ada satu lagi. Istighosah lagi lah tak masuk buk. Tapi tak somehow Sahibus Samahah masukkan dalam perbincangan, saya tak faham apa logik yang dipakai. Tapi itu sudut pandangan dia. Saya tak ada masalah lah. Cuma janganlah diwawakan pada publik dengan gambaran yang tak betul. Saya percaya semua yang hadir dalam mesyuarat itu tahu bahawa saya tidak bersetuju dengan minta tolongan pokok. Tapi mungkin oleh kerana ada satu perkataan boleh yang keluar taken out of context, ataupun dalam konteks mau diterangkan lagi dan sebagainya, tiba-tiba terus buat rumusan dia membenarkan orang minta tolongan pokok. Itu kan bagi saya zalim lah. Betul. Bagi saya zalim.